السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dicetera dan dicetera orang bahwasanya Syekh Al-Junaid qaddasallahu ruhahu dilihat orang pada tidurnya kemudian daripada matinya, maka dikata baginya, apa khabar hai Abul Qasim? Berkata dia, telah gugur segala ibarat, kan segala ibadat lah. Jadi di situ dia tulis ibadat, jadi dia betulnya ibarat dal ganti dengan ra, ibarat bukan ibadat. Nah, jadi dal tu kita gantikan dengan ra, ibarat. Baik.
Dan telah binasa segala isyaratku, tiada memberi nafaat akan aku melainkan beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Bermula manusia itu tidur, maka dapat aku akan pahala demikian beberapa rakaat itu. Baik tuan-tuan yang saya kasihi, tuan imam dan juga etik masjid, dan tuan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat kita meneruskan lagi pengajian kita ayuhal walad setelah daripada kita 2 minggu lalu kan. Alhamdulillah, bulan ini dapat berturut-turut dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sambung balik nasihat yang kedua daripada beberapa nasihat dan juga wasiat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu kita duduk di dalam nasihat yang kedua. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau iaitu kalau kita ada ilmu semata-mata, dia bagi al-ilmu al-mujarrad, ilmu semata-mata. Apa makna ilmu semata-mata? Yani ilmu ada tapi tidak diamalkan dengan ilmu tersebut. Itu maksud ilmu mujarrad. Dia bagi ilmu semata-mata. Jadi adakah seorang itu akan dapat manfaat dengan hanya semata-mata ada ilmu saja tetapi tidak diamalkan? Jawabnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan sedikit pun tidak memberi manfaat kepada tuannya, sedikit pun tidak boleh menolong dan juga membantu dia di akhirat nanti, sedikit pun tidak boleh menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak beramal dengan ilmu. Baik. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia datangkan cerita Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Cuba tengok katanya. Dan dicerita orang, mana dihikayat oleh orang bahwasanya Syekhul Junaid qaddasallahu sirrahu. Siapa Syekh Junaid ini, tuan-tuan? Baik, kita cerita sedikit saja mengenai Syekh Junaid. Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau adalah digelar dengan Sayyidut Ta'ifah Sufiyah. Beliau digelar dengan ketua atau penghulu bagi ulama-ulama tasawuf di zamannya. Dan dia digelarkan dengan ketua atau penghulu bagi segala ulama tasawuf di zaman dia. Baik, itu secara ringkas. Syekh Junaid juga digelarkan dengan dipanggil apa? Membagi Sayyidut Ta'ifatain, yaitu membagi syekh yang menghimpunkan ataupun dia jadi penghulu bagi 2 golongan, Ta'ifah yang membagi golongan syariat dan juga golongan hakikat. Bermakna apa? Bermakna Syekh Junaid atau Imam Junaid Al-Baghdadi ini ialah orang yang menghimpunkan antara syariat dan juga hakikat. Dengan makna orang yang menghimpunkan segala amalan-amalan zahir dan juga amalan-amalan batin. Dihimpun sekali syariat dengan hakikat, fiqh dengan tasawuf.
dia himpunkan sekali. Baik. Dan maka Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata hebat ni, dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Lalu Rasulullah berpesan kepada Syekh Junaid. Apa kata Rasulullah? Ya Junaid, an aiz ummati ba'dal yawm wari alaihim tariqal haqqi wahfazhum anil batili. 3 kalimah ini yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Junaid. Apa maksudnya? Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Junaid, berilah pengajaran kepada umatku selepas daripada hari ini, yakni selepas daripada Imam Junaid bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selepas itu Rasulullah kata, engkau keluar, berilah mau'izah, pengajaran kepada umatku. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah kata, wa'ari alaihim tariqal haqqi, perlihatkanlah ke atas mereka jalan yang sebenar. Dia kata, wahai Junaid, selepas daripada engkau bermimpi melihat aku ini, engkau keluarlah, beri pengajaran kepada orang ramai pada kalangan umatku, kemudian engkau tunjukkan kepada mereka, perlihatkan kepada mereka jalan kebenaran. Dan itu itu Nabi kata lagi yang ketiga, wahfazhum anil batil, jagalah mereka daripada perkara yang salah. Ini 3 benda wasiat. Baik tuan-tuan, ini kita cerita sedikit tentang membagi kelebihan dan juga keistimewaan Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu lagi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kasyaf, maknanya cerah atau terang mata hati dia. Dia pakai basirah nafizah, namanya mata hati yang mempunyai lut sinar. Dia pakai lut sinar, boleh tembus, boleh nampak, terbuka kasyaf pada dirinya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini kerana apa? Kerana satu hari ada satu orang kafir dia ini memakai pakaian seperti pakaian orang Islam. Dia pakai jubah, dia pakai sarban, dia pakai lebay, tapi dia bukan Islam, cuma dia berlakon. Dia pakai pakaian seperti pakaian orang Islam. Dia pakai jubah, dia pakai lebay, kebiak macam kita, tapi dia bukan Islam, dia kafir. Satu hari dia duduk dalam majlis Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid sedang duduk mengajar, duduk ceramah, dia berpidato, bersyarah di hadapan orang ramai. Maka bangkit orang kafir ini dan berkata kepada Imam Junaid, ya Syekh, ya Abul Qasim. Itu gelaran atau kuliah bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya Abul Qasim, ma ma'na qawli nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillahi. Jadi saya kafir ni bertanya kepada Imam Junaid, wahai Abul Qasim, apa makna ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah?
takutlah oleh sekalian kamu akan firasah orang beriman, kerana orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Imam Junaid pun tunduk dan baju dia panggung. Bila dia panggung, dia kata, ya hazza qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dia kata, orang yang bertanya, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila Imam Junaid kata itu, maka si kafir tadi tersentak terus. Macam mana dia boleh tahu? Hasrat hatiku nak memeluk agama Islam. Aku tanya ini hanya nak test, nak cuba ni. Tapi dia tahu hasrat hatiku nak masuk agama Islam, nak memeluk agama Islam. Padahal aku tidak pernah memberitahu kepadanya. Maka laki-laki ini pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Imam Junaid kata, hadza tafsiruhu, inilah tafsirnya, alladhi sa'altani an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Dia kata, inilah tafsir yang kau tanya aku tadi ni mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah firasat orang beriman, kerana orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Ini di antara kelebihan Imam Junaid al-Baghdadi secara ringkas. Baik, kita tengok. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia wamai hikayat. Ada orang melihat Imam Junaid al-Baghdadi di dalam mimpinya selepas daripada Imam Junaid meninggal dunia. Ini maksud dicerita orang bahawasanya Syekh al-Junaid qaddasa ruhu, dan dilihat orang pada tidur orang itu. Siapa orang itu? Orang yang melihat atau orang yang bermimpi melihat Imam Junaid itu, tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa, tapi adalah dia daripada kalangan masyayikh al-kiram. Dia adalah daripada kalangan syekh-syekh yang hebat, yang melihat di dalam mimpi ini. Dia tengok Imam Junaid selepas daripada Imam Junaid wafat, yang dia meninggal dunia. Jadi kata setengah ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, orang yang melihat itu namanya ialah Ja'far, Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi. Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Khuldi. Dan itu mengikut yang ditafsirkan oleh ulama. Siapa yang melihat Imam Junaid itu? Iaitulah Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi mimpi orang beriman ni, tuan-tuan, mimpi orang yang beriman ni dia benar, kan? Dia benar. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihah khairun min khairun min arba'in khairun min sittatin wa arba'ina an juz'an min nubuwah. Disebut awkamukal, mimpi yang benar itu lebih baik daripada 46 juzuk daripada kenabian. 46 juzuk daripada kenabian, disebutkan gitu. Maka mimpi yang benar inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah.
bagi orang-orang yang beriman itu ada busyra, berita gembira. Busyra mana berita gembira, kan? Maka maksud berita gembira itu apa? Ar-ru'ya as-salihah, as-sadiqah. Dia bagi mimpi-mimpi yang baik lagi yang benar. Jadi Imam atau Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khaldi ini dia bermimpi melihat, dan Imam Junaid selepas daripada kewafatan, kematian Imam Junaid, baik, maka dia kata apa? Kita tengok. Selagi kita ambil pengajaran daripada nasihat ini. Dia kata, maka dikata baginya, dikata dengan mana ditanya baginya, bagi Imam Junaid, apa khabar hai Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu kunyah bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Abul Qasim itu kunyahnya, ataupun kita panggil nama bina dia. Nama bina dia kalau bahasa sekarang ni dia panggil nama bina. Jadi dia baik. Contohnya lah, macam kita buat contoh misal, kalau Syekh Fahmi Zamzam, contohnya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, itu namanya, nama bina dia apa? Abu Ali An-Nadwi. Itu Abu Ali, itu dia bagi nama bina dia, kunyah dia. Kan? Itu contoh saja. Kita buat contoh-contoh yang lain. Kan? Abul Khair, Abul Fadli, Abul Majdi, itu dia bagi nama bina. Maka demikianlah Imam Junaid, dia ada nama bina kunyahnya, iaitu Abul Qasim atau Abul Qasim, itu nama bina dia. Jadi Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Khaldi ini berkata, ya Abul Qasim, apa khabar engkau? Dalam mimpi ya. Apa maksudnya apa khabar? Yani bagaimana keadaan engkau selepas daripada engkau mati. Itu maksudnya. Kaifa haluka ba'da qita'i ruhika? Bagaimana keadaan engkau selepas daripada kematian engkau ini, wahai Abul Qasim? Itu maksudnya keadaan. Maka jawab Syekh Junaid, dia kata apa? Tengok dia kata, berkata ya Syekh Junaid rahimahullah ta'ala ini telah gugur segala ibaratku dan telah binasa segala isyaratku. Apa maksud tuan-tuan? Tak kena tulis, tak kena buat jadikan. Dia ada makna yang tersirat. Telah gugur segala ibarat aku, maksudnya telah binasa segala ilmu-ilmu yang zahir. Mana ibarat tu isyarat kepada ilmu-ilmu zahir. Dan telah binasa segala isyaratku dengan mana ilmu-ilmu batin. Segala ilmu zahir yang aku pelajari masa aku hidup dulu, segala ilmu batin yang aku pelajari, yang aku kuasai pada masa aku hidup dulu, semuanya dah habis. Dan itu menunjuk kepada kita apa? Menunjuk kepada Imam Junaid. Sebab itu digelarkan dengan Sayyidul Taifatain, penghulu bagi dua taifah syariat dengan hakikat. Mana ilmu zahir dan ilmu batin dikuasai oleh Imam Junaid. Sebab itu Imam Junaid kata, telah habis segala ibaratku, yakni segala ilmu-ilmu zahir dah habis. Dah binasa segala isyaratku, maksudnya ilmu-ilmu batin, hakikat tasawuf dah habis. Apa maksud habis? Ya Allah, bila kita mati, habislah.
Kalau kita menguasai fiqh, contohnya ilmu zahir, fiqh, nahwu, saraf, balaghah, bayan ma'ani, badi, mantiq, munazarah, mubahasah, dan lain-lain, ilmu-ilmu yang lain. Habislah. Mengajar tak boleh mengajar, dah mati. Orang mati mana boleh mengajar. Ya. Begitu juga segala penguasaan bidang ilmu batin pun dah habis sebab dia dah mati. Dah habis. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya pada ketika mati itu ilmu zahir, ilmu batin tidak ada lagi manfaat. Semuanya itu ditinggalkan. Dengan mana dua ilmu itu, ilmu syariat, ilmu hakikat atau ilmu zahir dan juga ilmu batin ditinggalkan, tidak memberi manfaat pada akhirat. Baik, habis tu yang memberi manfaat di akhirat apa? Satu saja yang memberi manfaat. Baik, saya lagi kita ambil pengajaran. Dia kata tiada memberi manfaat akan aku, kata Imam Junaid, melainkan beberapa rakaat yang aku rokok akan dia agar rakaat itu pada tengah malam, sedangkan manusia ketika itu tidur. Tidak paham maksud? Paham dah maksud? Maksudnya begini, kita jangan lupa asal tajuk perbincangan. Jadi asal tajuk perbincangannya ialah ilmu semata-mata kalau tidak diamalkan tidak akan memberi apa-apa faedah dan juga manfaat di akhirat. Kalau kita menguasai, contohnya lah, kalau kita menguasai 12 jenis ilmu pun, kalau orang ngaji pondok ni tuan-tuan, paling kurang orang ngaji pondok kena mengaji 12 jenis ilmu, kena menguasai. Nak jadi guru pondok kena menguasai 12 jenis ilmu atau 15 jenis ilmu baru boleh kan. Jadi 15 jenis ilmu tu kan, kalau tidak diamalkan tak ada faedah apa-apa. Walaupun kita menguasai 15 ilmu, termasuk juga dengan ilmu hakikat, tasawuf, begitu begini, tapi kalau tidak diamalkan, dan tuan-puan nanti sekalian, tak ada faedah apa. Bagi Imam Junaid kata, binasa habis segala ilmu zahir, ilmu batin, kecuali yang tak binasa ialah beberapa rakaat yang aku kerjakan dia pada tengah malam. Maksud beberapa rakaat itu artinya sembahyang malam, artinya amalan ni lah yang memberi manfaat selepas daripada aku mati. Jadi di situ tuan-tuan puan-puan kita ambil pengajaran. Kita tak usah rasa hebatlah, lah kalau kita kata kita ini pakar dalam ilmu tu, ilmu ni, ilmu tu, semua ilmu kita pakar, kita kuasai, tapi kita tidak amalkan. Tak usah rasa megah lah, tak usah rasa hebat lah kan. Seperti orang hari ini contohnya dapat kebakaran dalam bidang ni, kebakaran dalam bidang, kalau tidak diamalkan bila dia mati tak ada apa-apa manfaat pun. Itulah Imam Junaid, dia Imam Sayyidul Taifatain, penghulu yang menguasai syariat dengan hakikat, al-jami' baina syariah wal haqiqah, yang menghimpunkan antara syariat dengan hakikat pun. Dia kata bila aku mati, semua ilmu-ilmu tu tak ada manfaat apa-apa pun kalau tidak diamalkan. Dan orang hari ini bermegah-megahan, orang Mekah dapat title tu, title ni, dapat iktirafan kebakaran itu, kebakaran ini, tapi kalau tak diamalkan tak yalah dimegah-megahkan. Dan sebab itu adalah ayat Al-Quran nanti akan datang. Tuhan kata
jazaan bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun. Tuhan nak balas di atas apa yang mereka itu amalkan, bukan atas apa yang mereka itu tahu. Kan? Bukan atas yang mereka itu tahu. Tuhan nak balas bukan, oh aku tahu ni kau bakar ni tak, atas amalan. Itu nasihat Imam Junaid al-Baghdadi. Sebab tu Imam Ghazali ambil cerita ni, sebab dia bersangkut paut dengan nasihatnya. Tajuk dia ialah ilmu semata-mata yang ditambah kita amal, maka sedikit pun tidak memberi manfaat dan juga faedah pada akhirat. Kan? Itu maksudnya daripada situ. Baik. Jadi dalam kitab ini disebutkan beberapa perkara kita nak terangkan. Pertama, dia sebut situ beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Tadi dia sebut beberapa rakaat, khususnya sembahyang. Orang ngaji ibarat kita dia bagi itu majas, kan? Dia bagi majas mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Alaqahnya ialah juz'iyah. Ini bagi orang ngaji balaghah. Dan jadi disebut rokok, tapi naknya sembahyang, kerana rokok itu salah satu rukun daripada sembahyang. Macam kita ada baca ayat Quran lah, warka'u wasjudu, rokoklah oleh kamu, sujudlah oleh kamu, dengan mana? Sembahyanglah oleh kamu. Doa bagi min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Alaqahnya juz'iyah. Dia bagi baca mursal dalam ilmu bayan, dia bagi ilmu balaghah. Itu satu. Jadi macam yang kita sebut dah, kalau kita kuasai ilmu ni, bila kita mati ada faedah tak? Tak ada faedah apa-apa kalau tidak diamalkan. Walaupun kita menguasai ilmu itu, tapi bila tidak diamalkan ada faedah tak? Tidak ada faedah. Itu satu. Yang kedua, kenapa Imam Junaid menyebut tengah malam? Dia kata beberapa rakaat yang aku rokok akan dia pada tengah malam. Apa maksud tengah malam? Tengah malam ni tuan-tuan, maksudnya iaitu 1/3 malam yang akhir. Kena buat catatan tu. Jadi bukan maksud tengah malam tu pukul 12. Sebab tu orang sebut balik bila balik pukul 12 tengah malam. Begitu. Jadi takut kita faham. Kata tengah malam tu pukul 12. Pukul 1 pagi tak pagi dah. 1 pagi tak pagi dah tengah malam. 2 pagi, 3 pagi. Tapi dalam kitab ni dia sebut tengah malam. Bila kita rujuk balik kepada nas Arabnya, dia tulis fi jawfil lail. Jawfil lail ditafsir oleh ulama dengan mana? Sulusul lail al-akhir. Maksudnya 1/3 malam hak akhir. Jadi 1/3 malam akhir ni bila? Iaitu 1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh. Itu maksud tengah malam di situ. Dan kena baca catatan tu. Maksudnya tengah malam tu 1/3 malam yang akhir. Jadi bila ditanya 1/3 malam yang akhir tu pukul berapa? Jawabnya 1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita ini bangun 1 jam sebelum masuk waktu subuh, berbuat ibadat pada waktu itu. InsyaAllah banyak rahsianya, banyak kelebihannya. Di situ ada keamanan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Di situ juga ada murah rezeki. Segala masalah akan selesai kalau kita bangkit
1 jam sebelum daripada masuk waktu subuh, kemudian kita beramal ibadat. Segala masalah insya-Allah selesai di situ. Masalah rumah tangga insya-Allah boleh selesai. Masalah rezeki insya-Allah boleh selesai. Okay, banyak kelebihan di situ. Bukan setakat itu saja, masalah kita di akhirat pun insya-Allah boleh selesai dengan kita bangun pada sulusul lail al-akhir, 1/3 malam yang akhir itu. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu dia menyebut melainkan beberapa rakaat yang kurangkan dia pada tengah malam, maksudnya 1/3 malam yang akhir. Jawabnya tuan-tuan, kerana masa itu masa manusia sedang nyenyak dan juga sedang tidur, dilayani dengan mimpi-mimpi yang indah. Jadi kalau orang bangkit pada masa waktu itu, hati kita lebih ikhlas, tak ada sifat riak. Kalau kita kata mungkin kalau kita buat ibadat dalam pukul 12, pukul 1, mungkin ada riak. Tapi kalau waktu itu tak ada siapa nak tengok kita, tak ada siapa nak pandang kita, tak akan ada perasaan riak dan juga ujub serta takabur pada masa tersebut. Tapi yang ada ialah 100% ikhlas mata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita buat amal ibadat pada ketika itu, Tuhan terima terus kerana ikhlas dan niat yang suci, niat yang bersih yang ada pada saat ketika itu. Itu rahsianya. Kalau waktu lain belum tentu kan. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, itu satu sebab. Dia tidak ada riya, dia tidak ada ujub, tidak ada takabur apabila kita buat amal pada 1/3 malam yang akhir. Yang kedua, kerana apa? Kerana pada 1/3 malam yang akhir itu ialah kalau kita buat ibadat pada masa itu, dia lebih khusyuk. Kerana pada masa itu, masa yang terlalu sunyi, dan tidak ada bising-bising, tidak ada hinampangan, tidak ada hiruk pikuk dan sebagainya lagi. Tengok, sebab tu Imam Syekh Junaid kata, bermula manusia itu tidur. Semua tidur tu sunyi. Habis katakan manusia, binatang-binatang, kucing, ayam, semua tidur pada masa itu sunyi. Jadi kita buat ibadat kepada Allah SWT dengan lebih khusyuk dan juga hudur hati. Jadi dengan penuh kehadiran hati kita dalam ibadat tersebut, maka ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, kerana apa? Pada masa itu afdal? Jawabnya, kerana pada 1/3 malam yang akhir itu, kita telah membenarkan nafsu kita. Dan mana kita perang lawan dengan nafsu, kerana nafsu pada masa itu memang sedang pejam mata dekat pantai. Jadi mujahadah di situ. Inilah yang disebut oleh Imam Junaid, kan? Di situ dia kata tidak memberi manfaat illa raka'atin raka'na fi jawfil lail. Kami berapa rakaat yang kami rokok, yang kami kerjakan sembahyang pada pertengahan malam itu, yang di 1/3 malam yang akhir. Jadi maknanya apa? Maksudnya message yang nak disampaikan oleh Imam Junaid kepada orang yang bermimpi ini, dan kata tak salah kita rasa hebat kalau kita menguasai ilmu syariat, ilmu hakikat, dan pegang tasawuf kalau kita tidak beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Yang pentingnya ialah amalan. Di situ Nabi kira tuan nak balas dan amalan, dan amalan tadi mesti ikhlas dan dengan khusyuk dan juga dengan hudur, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab tu Imam Ghazali dia awal cerita ini kerana bersangkut dengan hal yang kita bincang tu. Ilmu mana ilmu semata-mata tuna amalin tanpa tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat apa-apa pun. Baik, selesai kita bagi wasiat atau nasihat yang kedua oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kita tengok pula yang berikutnya. Hai anakku, ini masuk wasiat yang ketiga atau bagi nasihat yang ketiga
daripada nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyul Walad ini. Hai tengok, dia kata, "Hai anakku, jangan ada engkau daripada segala amal." Tu nak baca apa dah? Nak baca apa tu? Dia tu ni mim lam fa sin. Nak baca apa? Melepas. Munasabah juga. Jangan lepas amalan, jangan melepas amalan. Munasabah. Kita ni bila dapat beramal tapi kita tak beramal, itu panggil lepas. Tapi maksud di sini tuan bukan melepas, muflis. Dia terbalik dah. Ini tentu tukar balik. Dia tulis itu min lam fa sin, melepas. Tapi itu tukar balik min fa lam sin, muflis. Sebab kita tengok balik dalam naskah Arabnya, la takun minal a'mali muflisan. Kamu jangan jadi orang yang muflis daripada amalan. Itu maksud muflis. Jadi dia terbalik kan. Tapi kalau kita jangan lepas pun boleh juga lah nak faham. Sebab dia dapat beramal tapi dia tidak beramal, jadi lepas. Okey lah orang tu. Tapi bila kita tengok pada dalam naskah asal, dalam naskah Arabnya, dia panggil muflisan, orang muflis. Baik. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan nasihat kepada anaknya ini, anak muridnya ini, dan juga kepada kita kesemua, agar kita jangan jadi orang yang muflis pada amalan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin para pecinta ilmu sekalian, apa makna muflis? Dan kita pakai background. Background tu bahasa apa? Background. Bank yang keram kan? Bukan kita background. Istilah muflis. Kan? Gitu. Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga lain pada Imam Muslim, contohnya seperti Imam Tirmizi di dalam jami'nya. Kan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Nabi tanya, "Wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang yang muflis?" Nabi pernah tanya kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menjawab, kata, "Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'a lahu." Kata sahabat, muflis itu pada pandangan kami, yakni pada pahaman kami, pendapat kami, yaitu orang yang tidak ada dirham dan tidak ada mata benda baginya. Itu orang muflis. Yang kami paham, kata sahabat, setelah Rasulullah tanya, "Wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang muflis?" Sahabat tanya, "Ya," kata Muslim, "itu yang kami paham, itu orang yang tidak ada duit." Dalam hadis tersebut, "Man la dirhama," orang yang tidak ada dirham, orang yang tidak ada duit. "Wala mata," orang yang tak ada harta. Orang yang tak ada harta, tak ada duit, habis bankrupt, tinggal gelas-gelas pinggang je, itu muflis. Kami faham, kata sahabat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan apakah hakikat makna muflis itu. Kan
Jadi hadis itu panjang, saya terjemah maknanya saja. Jadi kata Rasulullah, orang muflis itu ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat nanti, dia bawa semayang dia bawa puasa dia bawa zakat dia bawa haji umrah dia. Dia datang, dia bawa pahala semayang, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, umrah, dia bawa bersama dengan dia. Tetapi ketika dia hidup di dunia ini, qad syatama hadza. Ketika dia hidup di dunia ini, dia ni pernah mencaci, mencela orang lain. Dia ni pernah memfitnah orang lain. Dia ni pernah memaki orang lain. Dia ni pernah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak sebenar. Dia ni pernah memukul orang lain tanpa kebenaran sebenar. Dia ni pernah membunuh orang lain. Dia ni pernah menumpahkan darah orang lain. Maka diambilkan segala kebaikan dia. Mana pahala sembahyangnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala haji umrahnya, diberikan pahala itu kepada orang yang dia maki itu, dia sumpah itu, dia fitnah itu, dia tuduh itu, dia bunuh, dia pukul dan sebagainya tadi. Bagi apa? Sehingga mana? Sehingga habis pahala kebajikan yang ada dekat dia tu, habis. Sedangkan kejahatan yang dituduh orang tu masih ada lagi banyak. Maka nak baca, lalu diambil segala dosa-dosa kejahatan orang itu, diberikan kepada dia. Habis dah pahala, nak ganti apa? Ambil dosa dia bunuh lah, beri kepada dia. Akhirnya sekali dia dicampakkan di dalam neraka. Summa turiha finnar, yang disebut kemudian orang ini dicampakkan ke dalam neraka. Itulah hakikat makna muflis. Faham tak? Maka di situ dapat kita faham apa orang muflis itu ialah orang yang tak ada amalan, atau ada amalan tapi amalannya, pahalanya habis, diberikan kepada orang lain kerana dia cerca orang, dia fitnah orang, dia tuduh orang, dia bunuh orang dan sebagainya kita sebutkan tadi. Itu muflis. Dan batu kita ni jangan duk berasa apabila kita beramai banyak, pergi umrah tiap-tiap tahun kan, pergi buat haji 2-3 tahun sekali, kita kata kau pergi buat haji dah kan, tapi kita tak jaga lidah kita. Lidah kita lebih tajam daripada pedang yang tajam. Duk caci orang, duk mengumpat orang, duk pelekeh orang, duk berjatuh orang, duk berhina orang. Habis amalan-amalan yang kita buat tu hilang habis kan. Gitu. Jagalah lidah tu, jagalah orang panggil. Sebab tu Imam Ghazali kata, jangan ada engkau daripada segala amal tu muflis. Maksudnya apa? Engkau jangan jadi orang yang muflis daripada amalan, dengan bahawa tidak ada bagi engkau amalan langsung. Kalau ada pun habis, diberikan pahala-pahala amalan itu kepada orang lain dengan sebab kita tidak jaga lidah kita. Lidah kita ni kan tajam, tuduh orang, dia tuduh macam-macam, tuduh syak, sengkak, buruk, suzon, sengkak jahat, sengkak tidak baik pada orang lain. Habis saya lah kan.
kita dah mengumpat cara tepi kain orang. Lepas tu kata ulama, kalau tak silap saya lah, Imam Junaid juga kata, kalau kamu nak mengumpat lah, lebih baik kamu mengumpat ibu bapa kamu. Kalau kita nak mengumpat, lebih baik kamu mengumpat ibu bapa kamu. Pasal apa? Bila kita mengumpat bapa kita, kita bagi pahala kita kat bapa. Daripada kita bagi pahala ke orang lain, bagi kat bapa. Lepas tu dia kata, kalau kamu nak mengumpatlah ibu bapa kamu. Sebab bila kita mengumpat, kita berikan pahala kewajiban kita kepada ibu bapa kita. Daripada kita berikan pahala itu kepada orang lain. Kan? Kalau bagi pahala kat mak bapak tak apa juga. Bila kita bagi ke orang lain, jangan kita dapat gaji setiap bulan, tu bagi ke orang, lebih baik bagi kat mak bapak. Contohnya lah, misalnya, daripada bagi ke orang, kawan-kawan, bagi kawan minta hutang, bagi kawan minta tolong pinjam, bagi mak bapak minta, tak bagi. Macam tu. Baik-baik kita bagi kat mak bapak kita lagi, boleh bagi kat kawan-kawan. Contohnya macam itulah juga dalam bab pahala. Ini yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah hakikat sebenar-benar orang yang muflis? Iaitu orang yang muflis daripada amalan. Maka Imam Al-Insan, kamu jangan jadikan diri kamu itu orang yang muflis daripada amal. Tengok pula dia sebut yang kedua. Dan tiada daripada ahwal sunyi jalan yang menyampai kepada Allah Ta'ala. Apa maksud pula? Maksudnya kamu jangan jadikan diri kamu itu sunyi, kosong. Sunyi itu mana? Kosong daripada ahwal. Baik, apa mana ahwal? Ahwal, dengar baik-baik. Ahwal, dia bahasa Arab, bahasa kita pun sebutnya hal ahwal. Hal ihwal agama Islam, kan kita sebut kan? Ada surat dia tadi tu, hal ihwal agama Islam. Kita panggil hal ihwal, yang betulnya hal ahwal agama Islam. Jadi hal ahwal, hal tu kalimah mufrad, ahwal kalimah jamak daripada hal. Maka hal pada istilah tasawuf maknanya apa? Satu benda yang datang dalam hati kita. Ma yaridu fil qalbi. Kalau kita belajar ta'rif dia, apa makna hal? Ma yaridu fil qalbi. Satu benda atau satu perkara yang datang di dalam hati, itu bagi hal. Aku tak faham apa dia benda yang datang dalam hati. Macam ni saya buat misal contoh. Tuan-tuan kadang-kadang rasa ada seronok. Lepas tu dia pergi satu masa kita rasa tak seronok, sedih. Itu sedih. Lagu mana contohnya begini. Ujung bulan seronok pasal dapat gaji, tapi main tengah bulan. Contohnya sedih, muka tak ceria. Jadi seronok, sedih tu bagi bang. Itu namanya hal hati. Ma yaridu fil qalbi, benda yang datang di dalam hati. Itu bagi hal. Tak seronok. Bantu dalam ayat Quran disebutkan, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yaqbid dia panggil hal qabad. Yabsutu dia panggil hal al-basti.
Batu Allah Ta'ala tu yang namanya Al-Qabid kan, Al-Basit. Tu nama Tuhan. Allah Ta'ala yang mendatangkan hal tu subhanahu saat sedih. Dan Allah yang mendatangkan muridu. Allah itu yang mendatangkan hal tersebut dalam hati kita. Baik. Jadi tuan-tuan, orang hadirin hadirat sekalian, hal itu dia satu benda yang tak tentang. Sebab tu tengok kita saat sedih, saat seronok, dia tak tetap. Dia tak semacam dengan maqam. Jadi kalau orang tanya kita, apa beza hal dengan maqam? Itu ialah kita ngaji tasawuf kan. Dia ada hal, dia ada maqam. Maka bezanya hal dia tak tetap. Saat begitu, saat begini. Dan lepas tu maqam, maqam dia tetap. Sebelum sampai kepada hal, sebelum sampai kepada maqam, dia kena melalui proses hal dulu. Bila dah tetap, maka dia sudah sampai kepada maqam. Contohnya, bila kita ni susah ke, sakit ke, sihat ke, ceria ya. Sakit bunyi, tak bunyi. Sakit pun dia senyum, sihat pun dia senyum. Itu orang sudah pada maqam senyum. Tapi kalau dia sakit, muka masam. Kalau sihat, muka ceria ya. Itu mana hal. Hal. Baik. Jadi puncanya hal ini datang tuan-tuan, dia punca daripada mana? Daripada amalan. Kan daripada amalan. Daripada amalan ni lah dia datang hal. Tuan-tuan boleh nampak dah. Kalau tak nampak, kita buat contoh gini. Contohnya gini. Waktu ketika kita ada kerja, kita seronok dah. Oh, aku dapat kerja, seronok. Seronok tu hal. Puncanya kerana ada kerja. Tapi bila kita dibuang kerja, seronok tak? Tak seronok. Sebab tak seronok, tak ada kerja. Dia main hal. Punca daripada tak ada kerja tu dia main hal. Hal tak seronok. Faham tak? Ini contoh nak bagi faham. Nak bagi erti kata apa? Hal ini dia timbul daripada amal. Amal tu kerja lah. Hal ini dia timbul daripada amal. Dan kalau amal kita itu tetap, itu namanya maqam. Tapi kalau amal kita tak tetap, dia bagi tak sampai kepada maqam. Jangan kita lah, bila kerja tak tetap, dia main hal macam-macam. Saat seronok, saat tak seronok, saat begitu, saat serabut, tak serabut tak itu. Tapi bila kita dapat kerja tetap, itu maqam. Aku tetap nak kerja, tak apa. Ini contoh duniawi. Dan sebab tu kalau tuan-tuan belajari kita hikam Athailiyah, hikam Syekh Ibn Athaillah, kan Syekh Ibn Athaillah kata apa? Tanawwa'at ajnasul amal li tanawwa'il ahwal. Berbagai-bagai jenis amalan, ada sembahyang, ada puasa, ada baca Quran, ada zikir, ada salawat. Jadi berbagai-bagai jenis amalan. Kenapa? Kerana bermacam-macam ahwal, hal-hal itu banyak. Sebab tu bila kita kuat semayang, dia hal kita lain. Tapi kalau orang tu malas semayang, tiba tengok hal dia laku lain. Tak percaya tuan-tuan tengok anak kita. Kalau tak mau tengok anak kita, tengok kita sudah. Kita kalau tengah orang panggil kuat pahamai, hal kita lagu mana? Masya Allah. Tapi bila dia main, malah nak pahamai, hal kita macam mana? Dia berubah. Kecuali orang yang sentiasa beramal, maka itu namanya maqam. Ini bagi beza dulu antara hal dengan maqam. Jadi Imam Ghazali dia pesan dan nasihat kepada kita, jangan engkau jadikan diri engkau itu muflis daripada amalan, dan jangan engkau jadikan diri engkau itu kosong daripada ahwal.
Ini sampai dalam diri kita tidak ada hal, tak ada sabar, tak ada syukur, tak ada apa lagi hal yang lain ni. Hal ridha dan sebagainya lagi. Ini kerana apa? Tidak ada amalan. Orang yang tidak ada amalan, macam mana dia namanya syukur, hal syukur, dia namanya hal sabar, tahu iman. Bila ada amalan, insya-Allah daripada amalan itu akan timbul hal. Hal. Cuba tuan-tuan tengok, kita kalau kita ni pasal orang bagi kita rajin mengaji, contohnya rajin beramal, hal keadaan kita akan berubah. Dulu mungkin kita kasar, tapi bila kita semakin mengaji, kita kuat lembut sikit. Dulu sebelum daripada kita menuntut ilmu, mengaji, beramal, mungkin hati kita keras. Tapi setelah daripada kita belajar, hati kita semakin lembut. Itu hal. Punca daripada amal akan timbul hal. Maksudnya apa? Amalan maksudnya zahir. Hal maksudnya batin. Maka maksud Imam Ghazali di sini, dia suruh kita menghimpunkan antara zahir dan batin. Sebab tu dia kata, kamu jangan jadi diri kamu tu orang yang muflis daripada amal yang zahir. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang kosong sunyi daripada hal. Ini batin. Maksudnya, hendaklah kita himpunkan antara zahir dan batin, yakni amal dan hal. Tapi satu lagi, maksudnya hendaklah kamu himpunkan antara syariah dan haqiqah. Maksudnya lagi, hendaklah kamu mengaji fiqh dan tasawuf. Jangan semata-mata mengaji fiqh saja, tasawuf tak mengaji, maka tak ada hal. Sebab tasawuf itu hal, zahir itu syariah, hal itu hakikat. Tasawuf maksudnya kita juga kena pelajari Islam, makna Islam, dan juga kita kena pelajari makna ihsan. Bantu kalau kita faham tuan-tuan kan ayat Al-Quran, yahdillahu linurihi man yasha, ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Maka cahaya itu ada tiga: nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Baik, maka kedudukan tiga cahaya ni sama tak tuan-tuan? Tak sama. Cahaya Islam lain, cahaya iman lain, cahaya ihsan lain. Sebab tu kata ulama tasawuf, di antaranya ialah Al-Arif Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nujumul Islam, qamarul iman, syamsul irfan. Faham tak maksud? Maksudnya nujumul Islam. Islam itu umpama bintang-bintang di langit. Maknanya bintang di langit cahayanya tidak terang, tapi dia ada cahaya, tapi cahayanya tidak terang. Qamarul iman, iman itu diumpamakan seperti bulan. Bulan itu ada cahaya, tapi tidak terang, tapi dia lebih terang daripada cahaya bintang. Cahayanya lebih kuat daripada cahaya bintang. Manakala ihsan, iaitu dah disebut syamsul irfan, ini syamsul ihsan, matahari ihsan. Tuan-tuan tengok cahaya matahari menyinar seluruh dunia. Jadi kalau kita nak dapat cahaya yang terang, mesti himpunkan Islam, iman,
ihsan. InsyaAllah bila kita belajar zahir fiqh dan juga kita pelajari tasawuf, orang bagi iaitulah ihsan mana tasawuf, insya-Allah di situ kita tak jadi kosong, hati kita tak kosong, jiwa kita tak kosong, kita tak jadi orang yang muflis. Faham tak tu? Ni. Jadi maksud Imam Ghazali di sini supaya kita menghimpunkan antara syariat dengan hakikat, antara fiqh dengan tasawuf, antara zahir dan batin, yakni antara amal dengan hal. Itu maksud dia. Hai. Dan yaqin olehmu. Situ dululah. Ya. Kita baca sikit-sikit apa. Dan yaqin olehmu engkau bahawa ilmu semata-mata yang sunyi daripada amal, tiada mengambil ia dengan tangan. Apa maksud tak mengambil dengan tangan? Yang tak boleh melepaskan seorang itu di akhirat nanti. Kalau dia ada ilmu hebat mana pun, tidak boleh melepaskan dia di akhirat nanti melainkan dengan amal. Maka Imam Ghazali dia buat contoh gini, seperti mana dia letak sepatutnya satu orang kan, satu orang dia ada kan senjata yang bermacam-macam jenis senjata, tapi tangan tak ada, tangan kudung. Agak-agak kalau lah orang bagi kan, orang lawan perang dengan dia, boleh tak dia guna senjata tadi ni? Pedang ada, tombak ada, panah ada, kering ada, lembing ada, tapi tangan tak ada. Itu ibarat perumpamaan orang yang ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Maka seperti mana orang yang ada senjata yang banyak, pistol ada, senapan ada, panggan ada, semua ada, pistol ada, semua ada kan? Tapi tangan tak ada nak pegang pistol tu, boleh tak? Itu perumpamaan. Boleh tak selamat? Tak boleh selamat. Macam itulah juga seperti mana seorang yang ada senapan, senjata yang canggih-canggih, tetapi orang bagi apa? Bila datang musuh, dia tak erti nak guna senjata tersebut. Tak ada faedah juga, tak ada manfaat juga. Gitu. Tidak apa-apa umpamaan yang banyak. Itu lagi akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi jika ada masa dan waktu peluang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan di atas perkongsian kita pada malam ini, artinya ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tanpa diamalkan. Tetapi kalau ada ilmu banyak serta diamalkan, itu terlebih baik. Itu terlebih baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وفرده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله. آمين.